fitrah ni ada banyak. Kalau yang bersabit dengannya, nombor satu siwak lah. Ya. Siwak ni maksud menyucikan mulut, gigi, lidah dan seumpamanya. Dan kita memang sentiasa digalakkan atau dalam bracket disunahkan, ya, supaya kita sentiasa bersiwak. Kerana Rasulullah SAW sentiasa bersiwak. Dan baginda menyebut akan kelebihan siwak dalam beberapa hadis yang sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Sunan An-Nasa'i, juga dalam Sahih Bukhari secara muallaq, dan mungkin lagi ada dalam kitab-kitab sunan yang lain. Siwaku matharatul lil fam mardatur lirabb. Siwak ini menyucikan mulut dan meredhakan Tuhan. Ya. Mulut pun cuci, Tuhan pun redha. Bila kita siwak, Allah Taala redha. Apa lagi yang kita mau? Oh, tak cukup ustaz, saya nak pahala. Redha ni lebih daripada pahala lagi. Ya. Sebab itu siwak ni adalah satu ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. It is a kind or type of worshipping. Dia juga satu cara kita sembah Allah. Sembah Allah ni bukan sembahyang saja, bukan puasa saja. Benda simple-simple macam ni juga ada satu bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Suk gigi ya, dapat redha Tuhan. Kalau Nabi tak sebut pahala pun tak apa, pasal aku dah dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. It is a big privilege. Ia satu kelebihan yang amat besar sekali. Ya. Jadi kena sentiasa siwak. Siwak adalah sunnah para Nabi, betul. Hadis Abi Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad. Arba'u min sunanil arba'u min sunanil mursalin. An-nikah, al-haya, at-ta'attur, as-siwak. Ada 4 sunnah para anbiya, termasuk Rasulullah sendirilah. Ya. Perkahwinan, memakai bau-bauan, malu, al-haya, wa ta'attur, dan juga wasiwak, dan juga bersiwak. Siwak bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW, ya, tapi juga kepada Nabi-Nabi yang terdahulu, before him, sebelum daripada baginda. Ya. Siwak boleh dengan apa sahaja, tetapi afdal kayu arak. Ini pun saya dah explain in the last session. Ya. So afdal ialah kayu arak. Ni mengikut pandangan majoriti para ulama, walaupun segelintir tidak memandang begitu. Katanya siwak ini berubah sepanjang zaman. Ya. Apa-apa sahaja alat yang kita gunakan untuk bersiwak, itu yang paling afdal. Hari ni siwak pakai buah gigi, maka buah gigi lah yang paling afdal. Ada juga yang melihat begitu. Kerana ini bukan ibadah khususiyah. It's not an absolute worshipping macam semayang, macam puasa, ya ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya, ada tata caranya in spesifik. Ini hanya melibatkan pembersihan. Pembersihan ni dia berkembang pada satu zaman, ia melibatkan kemanusiaan. Ia berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Zaman Nabi itulah alat yang ada. Kalau hari ni mungkin kalau Nabi ada, dia pun tak guna kayu dah. Dia akan guna buah gigi juga. Ya. Pasal dia pembersihan. Bukan kayu tu ibadah. Ya, bukan ubat gigi tu. Maybe after this kita dah tak pakai ubat gigi lagi. Mungkin kita pakai alat yang lain, kita tak tahu. Jadi yang terbaik ialah melihat kepada uruf. Ya. Kerana kelebihan kayu arak dan seumpamanya pun tidak sahih. Dan rationally pun apa ada pada kayu, kecuali kalau Nabi sebut kayu arak ni gini sahih, memang ada banyak fadilat kayu arak, itu lain cerita lah. Al-ra'si wal ain, we need to obey him. Tapi sebab ia more on cleaning our mouth, ia lebih kepada pembersihan mulut kita. Jadi boleh saja. Dan itu pendapat yang kita paling suka. Pembersihan mulut mesti melihat pada uruf. Ya. Alat-alat ni boleh berubah pada setiap masa. Ya. Ala kulli hal, kita tak nafi, majoriti berpendapat kayu siwak adalah kayu yang paling afdal lah, ataupun alat bersiwak yang paling afdal. Majoriti di sini kepada majoriti ulama terdahulu lah. Pasal depa pun yang ada kayu aja kan. Dan ada banyak kayu, macam-macam lah kayu, apa-apa kayu lah kan. Kayu tin pun ada zaman dulu ya. Kayu daripada tamar pun dia boleh buat. Tapi yang paling ni ialah kayu yang arak, ada jual lah sekarang ni pun kan. Kayu arak, beli lah.
Dan di sebelah kanan tu ada tempat yang disunatkan kita bersiwak in spesifik, ya. Umum kita setiap masa. Hatta kata sahabat Nabi SAW, umpama diriwayatkan dari Sunan Ibnu Majah, ra'aitun Nabi yatasawwaku ma la uhsi wa huwa sha'im. Aku lihat Nabi SAW banyak sekali bersiwak, walaupun baginda dalam keadaan berpuasa. Okay. Sebab itu segelintir ulama kata, kalau puasa ni siwak after tengah hari, waktu zawal tu lah makruh, tidak digalakkan. Seperti mana yang standard dalam mazhab Syafi'i, dan mungkin ada lagi di mazhab yang lain, dan beberapa ulama yang lain yang menyokong pendapat itu. Namun sebahagian yang lain, saya tak ingat majoriti atau tidak, mengatakan bahawa tidak makruh sama sekali. Dan dalam konteks mazhab Syafi'i, ulama terbesar mazhab Syafi'i, An-Nawawi rahimahullah kata tidak makruh juga. Kerana hadis yang memakruhkan itu tidak sahih. Kalau sahih sekalipun, ia melibatkan takwilan-takwilan tertentu. Dan bila kita lihat dalam nanah yang banyak, Nabi SAW tidak berhenti daripada siwak sepanjang hari, walaupun ketika baginda berpuasa. Jadi dalam konteks ni, Nawawi rahimahullah tak setujulah dengan pendapat mazhab Syafi'i di atas dalil-dalil tertentu dan alasan-alasan yang ada, ya. Benda furuk ni macam tu aja, relax aja kan. Ya. Ada benda kita tak boleh mempertikaikan dan tak boleh berselisih antara satu dengan yang lain. Ada benda very open, ya. Jadi dalam hal ni open lah, boleh aja, ya. Kemudian in spesifik tu, yang belah kanan tu in spesifik. Pertama, ketika bangun daripada tidur. Pasal apa? Bila bangun daripada tidur, mulut kita ada bau, ya. Dan of course lah Rasulullah SAW kana idza qama minal lail yasusu fahu bisiwak, kata Huzaifah dan Sahih Muslim, Nabi SAW bila bangun daripada tidurnya, ya, of course lah di tengah malam. Nabi memang banyak bangun di tengah malam atau di hujung malam, ya. Jadi Nabi bangun sama ada di tengah malam most of the time, ataupun end part of the night, di hujung malam, ya, 1/3 yang akhir, Nabi akan bersiwak, ya. Qiyamul Lail pun sama lah, ya. Bangun tidur, Nabi bangun tengah malam, Nabi Qiyamul Lail. Kerana Nabi idza qama li tahajjud yashusu fahu bisiwak, Nabi bila bangun tahajud, Nabi akan membersih mulutnya dengan siwak. Kerana bila kita tahajud, kita nak sembah Allah, kita nak sembahyang, amat-amat digalakkan supaya kita dalam keadaan bersih physically, terutama mulut kita nak baca Quran, ya. Allah Ta'ala suka begitu. Okey, solat sama juga. Laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Dalam hadis Bukhari daripada Abi Hurairah, kalau aku tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan suruh mereka supaya bersiwak setiap kali nak solat, ya. Okey, siwak dalam masjid, sebagai ulama mengharuskan, sebagai ulama memakruhkan. Di atas umum hadis ni, hak makruh tu dia kata takut mencemarkan masjid. Dan saya lihat antara ulama yang keras dalam hal ni ialah ulama mazhab Maliki, di mana mereka tidak menggalakkan bersiwak dalam masjid, dikhawatiri akan mencemarkan masjid. Yalah, taunya ada lebihan macam tu, mana tahu kan. Jadi dia tutup awal-awal, tak lagi. Islam ni dalam banyak hal kan, kadang-kadang dia tutup awal-awal. Dia tengok benda ni bawa pada benda ni, tutup lah. Benda ni bawa pada benda ni, tutup lah. Dia ada prinsip itu. Dia panggil sadu zara', ya. Ada hadis yang Nabi suruh siwak sebelum solat, tapi dia very open. Sebelum solat ni tak semestinya tuan-tuan nak angkat takbir baru nak siwak. Tuan-tuan tengah berjalan mari masjid sebelum solat, inda kulli solat, di sisi setiap solat. Masa dia very open before that. Tapi kalau orang buat, jangan marah dia pula. Nak faham ni, ya. Okey, solat, ya. Berwuduk sama juga. Pasal apa ulama menggalakkan kita bersiwak ketika berwuduk? Kerana ada hadis Nabi sebut solat, ada hadis Nabi sebut solat dan solat dan wuduk. Rationally dan practically memanglah bersiwak ini ketika berwuduk itu lebih baik. Kerana bila kita siwak, ada kotoran makanan dan seumpamanya, kita komor, kita buang, that is the best. Berbanding bila kita buat di atas solat, ketika nak takbir, of course lah ketika solat berjemaah. Tak? Tapi kalau orang buat nyalakan pula, ya. Ada khilaf lah di sini. Benda khilaf ni kita jangan duduk ni sangat lah. Cuma kita sebut konteks-konteks tertentu supaya kita faham. Selepas makan, kerana mulut berbau,
Tidak ada hadis yang spesifik, tapi memang bila kita makan ni mulut bau kan, cuci ya. Okey, baca Quran ada hadisnya, hadis itu sahih ya, hadis Al-Baihaqi daripada Ali bin Abi Talib. Idza qama al-'abdu yusalli, qama al-malak wa wada'a fahu 'ala mawdi' fihi wa lam yaqul syai'an aw yaqra' syai'an illa sara fi jawfil malak fatahhiru afwahakum bil Quran. Kata Nabi, bila kamu semayang, malaikat tok mulut dia kat mulut kamu. Apa yang kamu baca masuk mulut malaikat. Maka sucikanlah mulutmu untuk membaca Al-Quran. Terutama ketika solat itu. Kalau tuan-tuan mulut tak kosok, mulut berbau busuk, siap malaikat masuk dalam perut dia. Dia kata member ni tak kosok gigi, dia kata. Maka Nabi kata, sucilah mulut kamu, supaya bila masuk perkataan tu dalam perut malaikat, malaikat pun lega juga kot. Oh, sedap mulut dia, dia kata. Anai kata gitu tu ya, tambah-tambah je tu.